Okey, rindu lagi apa lagi tanda bercinta orang manusia? Apa lagi? Banyak disebut-sebut namanya, betul kan? Jadi asyik sebut je. Kalau suami tu nama Mamat, contohlah. Masa bercinta. Abang Mat. Ada ramai lelaki. Abang Mamat juga dia nampak. Padahal tak handsome sangat sebab hati dah cinta, betul tak? Hati dah cinta, nampak je Abang Mamat tu. Mula-mula rindu, kedua sebut-sebut, lagi apa lagi? Akan lahir ketaatan, automatik akan lahir ketaatan. Abang Mamat kata kita jumpa pukul 12 ya, masa bertunang dulu. Ya Allah, daripada 12 malam dia dah ready. Maksudnya malam tu lagi, esok pakai baju apa? Dia dah test berapa kali tudung. Ni nampak gemuk sikit. Okey ni muka pakai tudung ni nampak cerah sikit. Ni. Macam tu sekali persiapan dia. Datang awal. Lepas tu dapat mesej pada Abang Mamat, minta maaf Abang Mamat lambat sikit. Boleh tunggu ke? Tak apa, tak ada masalah. Tak ada nak marah lambat. Lepas tu Abang Mamat kata saya suka makan burger. Ya ke? Samalah kita, saya pun suka burger. Padahal tak suka burger. Automatik apa yang dia suka kita rasa suka sebab akan lahir ketaatan ni. Abang Mamat suruh ni. Itu tanda orang bercinta. Betul tak? Dan tanda cinta yang lagi dalam sampai tahap akan sanggup berkorban apa saja. Betul? Kita cerita, contoh cakap Abang Mamat saya banyak masalah saya itu ini. Abang Mamat pun jawab, tak apa, Abang Mamat memang dilahirkan untuk menyelesaikan segala masalah awak. Macam tu punya ayat tu kan. Nak sebut memang begitu pun. Saya nak tanya, 4 ciri ni ada tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah? Yang pertama, kita rindu tak pada Rasulullah? Rindu. Nak jumpa Rasulullah. Orang yang merindui Rasulullah, dia tak akan takut mati. Sebab pintu nak jumpa Rasulullah adalah kematian. Sebab itu Abu Bakar sebut, sesungguhnya saat kematian aku, saat yang aku tunggu-tunggukan. Sampai Abu Bakar pesan kepada anak dia, Aisyah, wahai Aisyah, sekiranya aku meninggal pada waktu malam, tanamkan terus aku pada malam tersebut. Jangan tunggu pagi besok. Sebab apa? Saat yang aku tunggu-tunggukan adalah saat pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasa rindu, lepas tu ingat banyak sebut Nabi, banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kita kupas pasal selawat, sangatlah banyak, kelebihannya sangat banyak. Nabi suruh selawat bukan untuk Nabi, untuk kita, supaya Nabi ada sebab untuk bagi kita syafaat. Nabi nak sangat bagi syafaat kepada kita, tapi Nabi minta tolong, kamu mesti cukup kriteria syarat-syarat. Nabi minta tolong dengan kita, tolong selawat. Sampai Nabi sebut macam ni dalam satu hadis, ghurima anfun man zukirtu indahu lam yusalli alayya. Celakalah, rugilah, manglanglah kamu, Nabi kata, apabila disebut namaku di hadapanmu, man zukirtu indahu, di kalangan kamu, lam yusalli alayya, kamu tak berselawat padaku. Sebab apa? Kalau tak disebut dalam majlis ilmu kat rumah kita, tak ada dengan nama Nabi tu. Jadi Nabi kata, rugilah bila disebut namaku engkau tak berselawat padaku. Kan Nabi sebut lagi, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Maksudnya Allah bagi rahmat kepada kita. Orang yang Allah bagi rahmat kepada hambanya, orang itu hidupnya selamat dunia dan akhirat. Di akhirat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga tadi disebut apa? Akan lahir ketaatan. Apapun perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah ataupun suruhan Rasulullah, kita tak akan berat nak buat. Sebab kita dah jatuh cinta kepada Rasulullah. Saya nak tanya ibu-ibu sekalian, pakaian kita pakai ni, tutup aurat, pakai labuh ni, rasa berat tak pakai macam ni? Saya pernah tanya macam ni dekat orang India. Sebab saya tengok orang India tu pakai sari kan macam panas. Labuh, lepas tu belik-belik, lepas tu kain sari biasanya meleret, panjang. Saya pernah tanya soalan tu, awak tak panas ke pakai macam ni? Awak rimas tak? Macam berat je, sari tu pula tebal. Dia bukan nipis kan, tebal. Dia kata, okey, sebab saya memang suka. Sebenarnya kalau ikut suka tak suka, selesa tak selesa. Tapi dalam hati dia ada rasa cinta kepada agama dia, rasa cinta kepada pakaian dia tu. Akhirnya yang berat rasa ringan, yang panas rasa sejuk. Betul tak? Sebab itu orang yang ada rasa cinta dalam hati kita kepada Allah, kepada Rasulullah, pakaian yang memang panas, jangan tipulah tak panas, ni berpeluh ni ada aircon kan, lagi dekat luar. Tapi sebab dalam hati kita ada rasa cinta, automatik nak taat tanpa soal. Betul tak?
Tapi orang yang belum tutup aurat dengan sempurna dalam hati, dia belum sempurna rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Sebab itu dia tak lahir ketaatan. Yang keempat, pengorbanan. Kita datang hari ni, kita berkorban masa, tenaga, wang ringgit, macam-macam kita korban. Makcik-makcik ni dah lengoh kan, tapi korban juga, duduk, stay juga. Rasa nak bangun dah tu, tapi tunggu. Ustazah 10 minit ni tak habis, dah lebih dah ni. Tapi sebab apa kita tetap duduk? Sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada majlis ilmu. Sebab Nabi sebut, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang tempuh satu jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan buka jalan menuju ke syurga. Sebab kita tahu inilah jalannya untuk kita jumpa Rasulullah kembali. Walaupun susah, walaupun perit, walaupun panas, dalam kepala tu saya faham semua duk fikir balik nak buat tu, nak buat ni, macam-macam benda, banyak benda nak buat kan. Tapi percayalah, bila balik nanti letak beg tak ada dibuatnya. Betul tak? Letak beg, rehat je dulu, rehat. Petang baru buat benda yang kita fikir. Dalam majlis ilmu ni memang macam tu lah. Syaitan bisik, resahkan hati kita. Tapi kita lawan, duduk juga. Sebagai bentuk pengorbanan kita, sebagai tanda, ya Rasulullah, kalau peluh Rasulullah tu wangi, peluh kita tak wangi lah, tapi peluh ni akan bercakap depan Allah esok, aku menitik di majlis ilmumu ya Rasul, di majlis ilmumu ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini dapatlah sikit sebanyak manfaat. Allah ya Fattah akan membukakan pintu hati kita untuk mengenal Nabi kita, untuk merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dah kenal, dah rindu, kita akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ujian datang bentuk ujian macam mana pun, ujian daripada suami, daripada anak, daripada kemiskinan, daripada harta, kita dah nampak cinta Rasulullah, ujian jadi ringan. Sebab kita akan fikir macam mana? Ya Allah, aku redha dengan ujian ni. Sekiranya inilah ujiannya yang perlu aku tempuh untuk jumpa Rasulullah. Ya Allah, aku redha dengan ujian ni. Sekiranya inilah jalannya untuk dapat syurgamu ya Allah. Ujian akan jadi ringan, yang berat jadi ringan, yang besar jadi kecil. Yang sempit hati kita akan jadi lapang. Siapa nak lapangkan dada tengah stres dengan sedih, banyakkan zikir ya wasi'. Ya Allah yang maha melapangkan, yang maha meluaskan, lapangkan hatiku yang sedang sempit ini. Sebenarnya ujian sama je, tapi yang membezakan adalah tempat menakung ujian itu, iaitu hati. Mohon maaf para jemaah sekalian, terima kasih semua. InsyaAllah bertemu dalam taman syurga yang lain, InsyaAllah. Kalau tak di dunia, jumpa kat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.